kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sebelum saya mulakan perbahasan saya, ini adalah gelang bangsa Sabah. Ini digerakkan oleh kawan-kawan saya, Gerakan Anak Sabah, pada kawan-kawan belia yang percaya bahawa Sabah boleh buat yang lebih baik selepas ini. Mari kita sama-sama pakai gelang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Tuan Yang Di-Pertua, isu pendidikan ini begitu dekat dengan saya. Hanya dengan pendidikan, masyarakat dapat berkembang, maju dan bersaing. Pertama sekali, saya sangat menyokong penuh langkah progresif kerajaan dalam mewajibkan pendidikan menengah. Ini bukan saja dapat memastikan setiap anak-anak di Malaysia mendapat akses pendidikan yang sepatutnya, tetapi kita dapat lengkapkan anak-anak di dalam mendepani cabaran global yang semakin kompleks. Sabah secara khusus, cabaran berkenaan pendidikan sangat besar. Sebelum itu, saya kongsikan dahulu data terkini daripada laporan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM tahun 2024. Di Sabah, daripada 1.856 juta pekerja yang ada di Sabah, 11.4% atau 204,000 orang tiada pendidikan rasmi. 24.6% atau 445,000 orang hanya berpendidikan rendah dan 46.7% atau 853,000 hanya berpendidikan menengah. Jika dikira, 649,000 pekerja di Sabah tidak memiliki pendidikan menengah. Statistik ini menceritakan realiti dan situasi sebenar yang berlaku di Sabah dan antara faktornya adalah kemiskinan. Benar bahawa untuk keluar daripada kemiskinan, kuncinya adalah pendidikan. Ramai ibu bapa berkorban siang dan malam untuk memastikan anak-anak mendapat pendidikan. Tetapi kita tidak boleh samakan situasi pendidikan di semua tempat. Di Sabah memang lainlah. Yang memiliki jumlah keluarga miskin teramai di Malaysia adalah di Sabah. Yang majoriti rakyatnya masih tinggal di luar bandar juga adalah di Sabah. Dan cabaran-cabaran yang dihadapi di sini perlu diberikan perhatian khusus oleh KPM. Pertama, geografi dan accessibility. Kedua, kekurangan infrastruktur dan kemudahan. Ada sekolah yang masih tiada air. Ketiga, kekurangan guru dan isu penempatan. Keempat, isu sosioekonomi dan kemiskinan. Kelima, masalah murid tanpa dokumen. Masih ada ramai anak murid tempatan yang masih tiada dokumen. Dan keenam, jurang digital dan akses teknologi. Justru adalah penting untuk KPM bukan hanya fokus kepada angka dan pencapaian semata-mata, tetapi perlu melihat dan bertindak secara serius akan cabaran-cabaran ini bagi memastikan hasrat kerajaan melahirkan model insan berkualiti tercapai. If you ask me, apa tugas atau misi KPM yang paling utama? It is not about having good grades, kalau saya lah semata-mata. Tetapi KPM punya tugas utama adalah mendidik. Why mendidik? Kenapa bukan good grades dahulu? Sebab kalau good grades kita hanya akan fokus kepada budak yang pandai saja. Itu yang paling disayang cikgu. Tetapi kalau kita mendidik, meaning kita akan pastikan semua murid akan pergi sekolah. Kita akan pastikan tiada siapa pun akan ketinggalan. Jangan ada mindset yang semua mesti nampak lawa saja di mata orang. Tidak bagus begitu. Kalau kita ada mindset yang begitu, I don't think kita sudah berjaya sebagai pendidik. We must embrace cabaran dan kekurangan kita, barulah kita dapat selesaikan masalah. Ini saya cakap secara general ya, baik PPD kah, guru-guru kah, termasuk juga ibu bapa. Tuan Yang Di-Pertua, kemiskinan tidak boleh dinilai hanya dengan angka pendapatan semata-mata. Dan saya sudah cakap benda ini berkali-kali. Ianya perlu merangkumi keadaan sekeliling, kos sara hidup, akses infrastruktur, bekalan air, elektrik, akses kesihatan, akses pendidikan. Ada pendapatan pun, tapi kalau tiada jalan raya, pada saya masih miskin. Dan jika formula ini diguna pakai, keluarga miskin di Sabah akan melambung tinggi. Tuan Yang Di-Pertua, ekosistem pembelajaran adalah sangat penting dalam memastikan anak-anak kita bukan setakat dapat menambah ilmu dengan berkesan dan harmoni, tetapi anak-anak yang keluar daripada sekolah menjadi seorang manusia. Manusia dalam erti kata ada jati diri
dan ada nilai-nilai baik dan paling penting berdisiplin. Saya ingin cakap berkenaan kes yang viral sekarang, semua orang pun bercakap pasal perkara ini, kes Allahyarhamah adik Zara Khairina daripada SMKA Tun Mustafa. Saya paling pantang kalau ada kes buli ini. Saya juga adalah pelajar daripada sekolah menengah berasrama penuh. Kalau di sekolah asrama penuh ini kan, konon-konon ada satu kaedah di mana junior akan respect seniors. Kena suruh tiup lampu sampai padam lah, kena suruh tidur sampai jam 2-3 pagi lah, kena suruh ambil makanan. Junior tu kalau boleh dia bawa kontainer sampai 45 bah. Sebab apa? Sebab senior malas mau pergi dewan makan kan. Cool sangatkah kalau kita buat begitu? Amalan-amalan seperti ini kan sebenarnya kan lapuk sudah bah. Dan kita rasa adakah junior itu akan respect sama kita bila kita buat begitu? Dan amalan-amalan ini akan berlangsung dari generasi ke satu generasi ke satu generasi. Sebab itu saya ada kawan-kawan yang datang daripada sekolah asrama penuh, dia orang tidak mau hantar anak dia orang pergi asrama because of that environment. Back then, kita masuk sekolah asrama sebab we didn't have much choice. Kita datang dari kampung, kita mahu keluar supaya dapat pendidikan dan peluang yang lebih baik. Dan yang paling saya pantang adalah apabila berlaku kes-kes sebegini, teruslah pihak sekolah berhabis bah, diam, tapuk lagi. Tidak mau kasih rosak reputasi sekolah konon. Kita ni nak fikirkah masalah kita punya perasaan ibu bapa mangsa, kita dapat ganti ke tu anak dia? Saya mau tanya, in the case of Zara Khairina, pertama, betulkah ada pelajar yang dibenarkan pulang oleh pihak sekolah pada malam atau awal pagi kejadian? Kedua, adakah pelajar yang berpindah sekolah atau dalam proses pemindahan bagi tempoh kejadian sehingga ke hari ini dari SMKA Tun Mustafa? Ini bidang kuasa KPM dan saya rasa ini paling yang orang marah sekali, orang geram betul dalam banyak di medsos. Dan saya mau cakap secara general juga, adilkah seseorang itu apabila dia buat masalah, hukuman yang dikenakan atas dia, kena kasih pindah sekolah? I don't think this is akan menyelesaikan masalah. Sepatutnya kan kita mesti ada tindakan yang betul. Dan yang paling penting juga adalah kita kena tahu apa akar masalah dia. I don't think this is a good way untuk handle kes sekolah. Kes masalahnya sekolah, sebabkan kita tidak mahu kes buli ini kan berulang. Tuan Yang di-Pertua, okay, saya ingin kemukakan pendirian saya di sini. Walaupun saya tegas untuk mengatakan bahawa mesti ada tindakan terhadap si pelaku, tetapi saya juga ingin tegaskan mereka yang berdepan dengan masalah disiplin wajib ambil SPM, wajib. Walau apapun kesalahan dia ada hak untuk habiskan sekolah menengah dia. Kalau tidak nanti mau jadi apa? Dan yang paling kesian adalah murid-murid yang datang daripada keluarga B40. Sudahlah susah, masalah disiplin lagi, nanti kena buang sekolah lagi. Jadi sekian Tuan Yang di-Pertua, saya sokong. Terima kasih.